Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 在还没有听到之前，我们一起来低头，我们一起祷告。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini 亲爱的天父，我们感谢神，今天早晨 kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberitakan. 我们可以聚在一起聆听你的话语。 Kami mau menyiapkan hati kami pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan, 我们愿意每个人都安静的在神的面前来聆听， agar kebenaran firman Tuhan itu jatuh di dalam hati kami yang seperti tanah yang subur. 让你的话语可以落在我们心中的肥土， Dan firman Tuhan itu boleh menghasilkan buah yang nyata dalam hidup kami. 让你的话语在我们的生命当中可以开花结果。 Kami menyerahkan setiap kami yang terbatas untuk mengerti firman Tuhan. 我们把我们自己有限的我们献在你的面前， Baik kedua hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, 在你传讲你信息的使女， maupun juga setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu diberitakan. 和一切所聆听你话语的， Kami membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus untuk membuat kami bukan hanya mengerti tetapi juga melakukannya. 我们需要圣灵的帮助，让我们不但聆听，可以实行在我们的生命当中。 Kami berdoa, memohon, dan meminta di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此祈求祷告，乃是奉靠主耶稣基督得胜的名。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. 各位主内弟兄姐妹们平安， Juga Shalom buat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah dari channel YouTube GM Immanuel. 我也向各位在家中参加崇拜会的问安。 Mungkin juga yang mengikuti ibadah bukan dari rumah tapi dari berbagai tempat liburan. 或者你们在你们度假的地方，也跟着我们一起参加崇拜的。 Satu sukacita kalau pada pagi hari ini kita boleh membahas satu tema yang sangat menarik. 我们很高兴今天早晨可以与大家分享，就是一个很有趣的一个题目。 Temanya hari ini adalah menjadi sahabat Kristus. 今天早晨我们的主题是成为基督的朋友。 Bapak Ibu Saudara, saya yakin kalau ditanya satu demi satu, 弟兄姐妹们，要是我很深信，如果我们问， apakah Bapak Ibu Saudara punya seorang sahabat di dalam dunia ini? 大家是否在世上有一个好的朋友？ Saya berharap jawabannya iya, punya. 我希望大家的回答就是有。 Mungkin tidak punya banyak teman, 或许你们不是有很多的朋友， tapi setidak-tidaknya ada beberapa orang sahabat. 至少你们有几位朋友， Atau setidaknya satu aja ada sahabat. 最起码也有一个吧。 Biasa kalau kita ditanya, apa yang menjadi syarat seorang sahabat buat kita? 要是有人问我们成为朋友有什么条件呢？ Bisa macam-macam jawabannya kita. 或许有很多不同的答案。 Di dalam slide saya tampilkan satu kalimat. 在这屏幕上，我给大家看了一句的句子。 Sahabat sejati itu sahabat yang tahu kelemahan kita, tapi mengasihi kita, menerima kita apa adanya. 一个真正的朋友，虽然知道我们有弱点，但是可以接受我们的弱点，并且爱我们。 Mereka tahu jelek-jeleknya kita, tapi tetap mengasihi kita. 他们知道我们的缺点，但是还是爱我们的。 Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya punya setidaknya satu orang yang seperti ini, 要是你和我至少有一位这样的朋友的话， berbahagialah kita mendapatkan karunia seorang sahabat bagi hidup kita. 我们是何等有福的人！如果我们拥有这么一位朋友， Bisa jadi orang itu ada hubungan darah ataupun tidak ada hubungan darah dengan kita. 或许那个人有跟我们有血缘关系，或者没有， Tapi dia tahu kelemahan kita dan tetap terima kita, tetap mengasihi kita apa adanya. 他知道我们有缺点，但是他可以愿意接受我们。 Nah, bagaimana dengan sahabat Kristus? 那成为基督的朋友是如何呢？ Bapak Ibu Saudara, saya ingin membukakan bahwa tema hari ini menjadi sahabat Kristus. 弟兄姐妹们，我要大家分享今天的题目：成为基督的朋友。 Ini bukan satu hal yang sederhana. 并不是一件简单的事情。
Karena ada perbedaan status yang sangat jelas antara Kristus dengan kita yang dikatakan sahabatnya. 因为我们与神是有这个身份不同的。 Dasar Alkitabnya tadi kita sudah baca secara bertanggapan dalam responsoria. 在经文当中，我们已经念了。 Tapi 2 ayat yang menjadi penekanan akan diulang oleh Cihuili dalam bahasa Mandarin. Saya nggak 但是 ulang lagi 但是 dalam 有 bahasa 2 节， Indonesia. 就是我们要主要观点，就是第15到跟16节。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事；我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的已经都告诉你们了。不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。 Persahabatan kita dengan Kristus itu jelas perbedaan statusnya dari ayat ini. 我们和神的关系就是很明显的，就有一个不同，就是身份地位不同的。 Kalau Kristus adalah Tuhan, maka Dia pencipta. 要是神是我们的神是上帝的话，他是创造者。 Sementara Bapak Ibu Saudara dan saya adalah ciptaan. 你和我都是他所创造的。 Ini persahabatan antara pencipta dengan ciptaan. 这是创造者与被创造的一个朋友的关系。 Sebelum kita menerima dan percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, 当我们还没有信主，还没有接受基督为我们的救主的时候， kita adalah hamba dosa. 我们是罪的奴仆。 Dosa yang digunakan iblis untuk membelenggu kita. 这就是魔鬼利用这个罪来捆绑我们。 Kita seharusnya musuh dari Allah pencipta. 我们就是与创造者为敌。 Tetapi setelah kita percaya Kristus, 当我们信了主， maka kita dikatakan bukan lagi hamba tetapi sahabat. 我们并不是奴仆的身份，而是基督的朋友。 Bapak Ibu Saudara, ini bukan seperti kita bersahabat dengan sesama manusia yang lain. 这个朋友的关系呢，并不是像我们人与人之间的朋友的这个关系。 Kita pilih sahabat kita yang cocok sama kita. 人与人之间，我们可以选择我们所要的朋友。 Kalau nggak terlalu cocok, kita anggap ya udah teman-teman aja deh, tapi bukan sahabat. 要是谈不来的话，那我们只是表面上的朋友，也不是一个真正的朋友。 Tapi dasar persahabatan kita dengan Kristus adalah Kristus yang memilih dan menetapkan kita dari ayat yang kita baca tadi. 但是我们与神之间的这个朋友呢，关系就是仆人和主人的一个关系， Bukan kita yang memilih Kristus, 不是我们拣选了主， tapi Kristus yang memilih kita. 乃是主基督拣选了我们， Supaya kita bisa percaya kepada Dia, 让我们可以信他， dan dengan begitu Dia menetapkan kita untuk menjadi sahabatnya. 那他就把我们认定为他的朋友。 Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau memaparkan beberapa keuntungan untuk menjadi sahabat Kristus. 让我们与大家分享，就是成为基督的朋友有什么优势。 Kalau nggak ada keuntungan, biasanya orang suka mikir-mikir ya. 要是没有优势的话，我们要考虑考虑吧。 Tapi ada keuntungan yang sangat jelas kalau kita jadi sahabat Kristus. 正是成为基督的朋友，我们有很多的优势。 Yang pertama dari ayat yang kita baca, itu diberitahukan segala sesuatu. 在我们所念的经文当中，如果我们成为基督的朋友的话，那么他会把一切都告诉我们。 Dengan jelas Yesus itu mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. 很清楚的，耶稣告诉我们，他不再把我们当成奴仆， Karena hamba nggak tahu apa yang diperbuat tuannya. 因为仆人并不知道主人所做的。 Tapi aku menyebut kamu sahabat. 当我称你们为朋友， Karena aku telah memberitahukan apa yang disampaikan Bapa kepadaku, 因为我把我从我父知道的都告诉你们了。 aku sampaikan kepada kamu para sahabatku. 你们是我的朋友，我就告诉你们。 Bapak Ibu Saudara, kita manusia hidup punya keterbatasan untuk tahu segala sesuatu.
弟兄姐妹，我们是人是有限的，我们知道的也是有限的。 Dulu banget mama saya walaupun jadi guru sekolah minggu, 很久以前，我母亲虽然是主日学老师， suka banget baca ramalan bintang. 她非常喜欢就是看这个星座的这个运势。 Dan saya yakin banyak orang yang kayak mama saya kayak gitu. 我相信我们当中也是有很多像我母亲那样的。 Waktu baca ramalan bintang pengen tahu nasib baik, peruntungan, atau nasib malang, nasib buruk yang bakalan menanti di depan. 我们为什么去看星座或者看生肖？就是我们很想预知我们的未来是否是幸运或者不幸。 Bapak Ibu Saudara, satu tokoh di dalam Alkitab yang disebut sebagai sahabat Allah. 在圣经里面有一位成为上帝的朋友， Adalah Abraham. 那就是亚伯拉罕。 Allah tidak menyembunyikan apa yang ingin dia lakukan kepada sahabatnya. 上帝并没有向亚伯拉罕隐瞒他所要做的。 Pada waktu Allah ingin menghukum Sodom dan Gomora, Abraham itu dikasih tahu loh. 当上帝要毁掉索多玛和俄摩拉城的时候，上帝有预先告诉亚伯拉罕， Jika kita jadi sahabat Kristus, maka kita akan diberitahukan segala sesuatu. 要是我们成为基督的朋友，那么他会将一切都告诉我们， Tanpa perlu baca ramalan bintang, Bapak Ibu Saudara. 不需要去看星座的运势。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi sahabat Kristus, maka kita ditetapkan, kita dipercaya oleh Allah, kita dipilih oleh Allah. 第二点就是，当我们成为基督的朋友的时候，我们会被认定、被信任，而且被拣选。 Kita dipilih untuk apa? 我们被拣选成为什么呢？ Kita ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. 上帝拣选了我们，叫我们去为他结果子。 Tuhan Allah sanggup melakukan segala sesuatu hanya dengan berfirman. 上帝用他的真理，就是要我们去行。 Tapi dia percaya dan dia tetapkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk jadi sahabatnya. 但是上帝认定了我们成为他的朋友， Untuk jadi tangan kanan rekan sekerjanya. 成为他合作的伙伴，成为他的帮手， Itu suatu kehormatan. 这是一个很荣耀的事情。 Yang ketiga menarik sekali Bapak Ibu Saudara. 第三点非常重要， Kita boleh meminta apapun juga dalam nama Tuhan Yesus dan akan mendapatkan yang kita minta. 我们凡事只要奉主耶稣的名祈求，便可得着。 Nanti ini kita bahas ya, gimana caranya gitu ya. Tapi saya skip dulu. Tapi ini poin yang sangat menarik sekali karena setiap kita rasanya pasti pingin meminta dan mendapatkan apa yang kita minta. 这是第三点待会儿我会再详细的解释。那么这是最重要的一点。 Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita akan disertai Kristus dalam kondisi seperti apapun juga. 第四点呢，我们有神与我们同在，无论发生什么事情， Kristus nggak pernah meninggalkan sahabatnya. 上帝从不离弃他的朋友。 Satu anugerah yang sangat luar biasa kalau kita boleh jadi sahabat yang disertai Kristus dalam segala situasi dan kondisi. 成为上帝的朋友，并且有上帝与我们同在，无论发生什么事情，这是何等的福分。 Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, 最后一点， diberikan sukacita sejati. 我们神会赐予我们真正的喜乐。 Bapak Ibu Saudara, waktu kita diciptakan, 弟兄姐妹们，当我们被神创造的时候， Tuhan menaruh kebutuhan di dalam hati kita untuk berelasi dengan Dia. 上帝把这个与上帝渴慕、与上帝之间建立关系的这个渴慕的心 Dan 在我们的心里。 sebagai sahabat Kristus, kita bisa berelasi dengan Tuhan. 成为上帝的朋友，我们可以与神有美好的关系。 Ketika kebutuhan untuk berelasi dengan Tuhan itu terpenuhi, 当我们与神建立这个美好的关系的时候， maka di dalam hati kita akan meluap suatu sukacita sejati 那我们的心中就有一股那种很满足的一个喜乐感。 yang tidak bisa diberikan oleh dunia. 这是世界不能给我们的。 Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita lihat tips untuk menjadi sahabat Kristus pagi ini. 今天早晨我给大家分享就是一个提示，就是成为基督朋友的一个提示。
Tipsnya adalah wah. 那个提示就是3个字来这个表明就是哇。 Wah itu berupa singkatan Bapak Ibu Saudara. 哇就是有一个简单的一个头一个字， W yang pertama wajib percaya, A ada bukti perbuatan, H hindari jadi sahabat dunia. 哇就是微就是在中文就是我有义务去相信，就是按着行动来证明，就是回避与世俗为友。 Dan ini dasar firman Tuhannya, Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. 这就是圣经所记载的，在雅各书第2章21到23节。 Saya baca ayat 21 dan 22, Ci Willy nanti baca ayat 23. Saya mulai terlebih dahulu ayat 21 dan 22. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. 这就应验经上所说，亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他又得称为神的朋友， Sahabat Allah. 上帝的朋友。 Bapak Ibu Saudara, W yang pertama wajib percaya. 弟兄姐妹们，第一个就是我 Mari 有 kita 义务 lihat, 去相信。 kita lihat tahapan iman yang dimiliki oleh sahabat Allah yang bernama Abraham ini. 那我们来看，就是亚伯拉罕和神的这个朋友之间的关系，就是有分成他的信心，有分成3个阶段。 Yang pertama iman karena melihat. 第一呢，就是因为看见所以信。 Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham dipanggil oleh Allah dari kampung halamannya, dia berusia 75 tahun. 当亚伯拉罕被神呼召的时候，从他的乡村被神呼召，当时他是75岁。 Tuhan menjanjikannya bahwa Abraham akan dibuat menjadi bangsa yang besar. 神应许亚伯拉罕成为一个很大的一个民族。 Dan selama 25 tahun Abraham tidak mendapatkan keturunan. 25年以来，亚伯拉罕从来他有没有后裔？ Dari Sarah istrinya. 从他的撒拉，他的太太， Dia dapat keturunan dari Hagar, yaitu Ismail. 他从第二个他的仆人哈嘎的儿子就是Ismail。 Bapak Ibu Saudara, selama 25 tahun dia menantikan sampai di usia 100 tahun dia baru dapat Ishak dari Sarah 亚伯拉 istrinya. 罕等待了25年，最后才得到以撒，上帝所应许的孩子。 Selama 25 tahun Abraham diberkati dengan begitu banyak harta kekayaan. 这25年以来，亚伯拉罕被上帝赐他很多的财富。 Dan di akhir umur 100 tahun dia melihat bahwa Tuhan menggenapi janji Tuhan kepadanya. 在他100岁的时候，他才看见了神承诺了他的应许，得到这个以撒。 Ishak lahir pada waktu Abraham dan Sarah lanjut usia. 以撒出生的时候，当时亚伯拉罕与他的妻子已经年龄很大了。 Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. 在上帝是没有不可能的事。 Abraham lihat itu 25 tahun. 亚伯拉罕等待了25年， Bagi manusia nggak mungkin, tapi bagi Tuhan ternyata mungkin. 在人是不可能，在神凡事都能。 Ketika Ishak sudah lahir, 当以撒出生以后， Abraham belum melihat bahwa dia jadi bangsa yang besar. 亚伯拉罕并没有看见他是可以成为一个很大的子民。 Dia baru dapat 1 anak. 他只有一个儿子， Keturunannya belum seperti pasir di tepi pantai atau sebanyak bintang di 他的 langit. 子孙也没有像天上的星星、海边的沙那么多。 Tetapi yang terjadi ternyata di dalam Kejadian pasal 22, 但在创世纪22章， yang menjadi dasar dari penulisan kitab Yakobus tadi. 就是在雅各书那边的根基。
Ternyata Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak anak tunggalnya. 原来上帝是要亚伯拉罕献上他的独生子以撒。 Bapak Ibu Saudara, Abraham tidak seperti kita yang dapat Alkitab. 弟兄姐妹，亚伯拉罕并没有像我们有一本圣经， Dia belum tahu kisah akhir hidupnya. 他也不知道他最终会有什么后果。 Namun ketika Tuhan meminta dia mempersembahkan Ishak, 但是当时当上帝叫他把以撒献上的时候， Abraham punya iman yang belum melihat. 亚伯拉罕有一个还没有看见，但是相信的那个信心， Bahwa keturunannya yang nanti dari Ishak itu yang akan menjadi keturunan yang sangat besar jumlahnya. 因为上帝应许了他的唯一的这个独生子以撒将会带给他许许多多的子子孙孙。 Karena itu yang sudah dijanjikan Tuhan dari Ishak belum lahir. 这是在以撒还没有出生之前，上帝所应许的。 Sehingga ketika dia diminta untuk mempersembahkan Ishak, Bapak Ibu Saudara, 因此，当上帝要他献上儿子的时候， Abraham tidak protes sama Tuhan. 亚伯拉罕并没有反抗。 Kalau Ishak mati nanti siapa yang akan menghasilkan keturunan yang besar bagiku Tuhan? 要是以撒死了，那么谁是帮我传宗接代呢？ Abraham punya iman yang dia tidak lihat. 亚伯拉罕有一颗信心没有看见的一个信心， Bahwa Tuhan berkuasa untuk membangkitkan orang mati sekalipun. 因为他相信上帝有权柄从死可以使人复活，从死里复活。 Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 因为在神凡事都能。 Iman Abraham ini tampak dari dua hal yang ingin saya sharingkan Bapak Ibu. 这是亚伯拉罕的信心，我们可以从这2点与大家分享。 Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Abraham berbicara kepada dua orang bujangnya atau hambanya. 第一就是亚伯拉罕与他的2位仆人说， Pada waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak ke Gunung Moria, 当亚伯拉罕要将以撒献上，就是在摩利亚山上， dia pergi bersama dengan Ishak dan dua orang hambanya. 他带着儿子和2位仆人到摩利亚之地， Di kaki gunung, 在摩利亚山下， dia ngomong sama dua orang hambanya, 他告诉仆人说： "Tunggulah kamu di sini, aku dan anak ini akan pergi sembahyang sebentar, lalu kami akan kembali kepadamu." 你们在此等候，我和儿子会在山上敬拜之后，我们必定回来。 Bapak Ibu Saudara dapat lihat kisahnya dari Kejadian pasal 22. 你们可以从创世纪22章可以看见这出经文， Ada kata kami akan kembali kepadamu. 那里记载就是我们会回来。 Setelah mempersembahkan Ishak, Abraham beriman bahwa dia akan kembali bersama Ishak. 如果献上了以撒之后，他有信心会和儿子一起回来。 Lalu yang kedua, dalam percakapan dia dengan Ishak anaknya. 第2点就是他与以撒的对话。 Ishak pada waktu itu sudah umur belasan tahun kemungkinan. 那时候以撒应该是10来岁吧， Masih disebut anak tetapi belum orang dewasa. 还是一个孩子，还没有成年， Tapi sudah cukup kuat untuk memanggul kayu bakarnya sendiri. 但是也够强大的，可以背这个柴。 Jadi pada waktu berjalan bersama Abraham dengan memikul kayu bakar, Ishak bertanya kepada bapaknya. 当以撒与父亲同行的时候，他就问父亲说： Bapak, di sini sudah ada kayu, sudah ada api. Di mana korban bakarannya, Bapak? 他问父亲：父亲啊，我们这里有火也有柴了，燔祭在哪里呢？ Dan Abraham menjawab Ishak, Tuhan akan menyediakan baginya. 亚伯拉罕回答说：神会预备。 Abraham belum melihat Tuhan akan menyediakan. 亚伯拉罕虽然没有看到上帝会预备什么， Tapi dia percaya. 但是他相信。 Dengan begitu Abraham diperhitungkan sebagai sahabat Allah. 那亚伯拉罕就被称为上帝的朋友。 Bapak Ibu Saudara,
iman yang Abraham miliki ini adalah iman yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan sahabatnya. 弟兄姐妹，亚伯拉罕拥有这个信心呢，这是可以成长的信心。 Abraham mengenal Tuhan sejak dia dipanggil dari kampung halaman sampai harus ketika mempersembahkan Ishak itu kurang lebihlah daripada 35 tahun. 亚伯拉罕自从被呼召，一直到他把以撒献上，大概是有35年吧。 Dia mengalami peristiwa demi peristiwa dalam hidupnya untuk terus mempercayai Tuhan. 他在他的生命当中经历了很多事情，但是每一件事情所发生的，就会增强他对上帝的信心。 Ada pertumbuhan level imannya kepada Tuhan. 他信心明显的增长。 Dan Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah bagi setiap kita saat ini. 那弟兄姐妹们，我们有一个问题： Berapa lama kita kenal Tuhan? 我们认识上帝多久了？ 5 tahun? 5年吗？ 10? 10年吗？ 15 tahun? 15年？ 35 tahun kita kenal 35 Tuhan? 年？我们认识主了吗？ Apakah pengenalan kita akan Tuhan kita 我们对上帝的认识 itu mengalami pertumbuhan? 有成长吗？ Kita makin percaya sama Tuhan 我们越来越对上帝的信心越来越强大， bahwa Dia tidak akan melakukan hal yang jahat sama kita. 他不会对我们有恶行。 Bapak Ibu Saudara, Abraham mempercayai Allah. 弟兄姐妹们，亚伯拉罕信上帝， Bahkan ketika dia dapat perintah yang rasanya itu buruk buat dia. 当他接受到上帝命令的时候，有时候他感觉到好像不太对他没有什么益处， Harus kehilangan anak satu-satunya yang dijanjikan Tuhan kepada dia. 让他失去了他唯一的独生子。 Tapi apakah kita mempercayai Tuhan Allah sama seperti Abraham mempercayai Tuhannya? 我们是否和亚伯拉罕一样的相信神吗？ Bapak Ibu Saudara, saya memikirkan untuk hidup saya sendiri. 弟兄姐妹们，我在回想我的经历。 Kalau menengok ke belakang, saya tentu bisa melihat iman karena saya melihat. 要是我回头看的话，我可能会看到我的信心。 Sebagai contoh, ketika saya masuk sekolah teologi, 举个例子，就是当我进入神学院的时候， sebelum saya masuk dengan setelah saya mendapatkan panggilan itu ada jangka waktu. 当我还没有进入神学院，直到我被呼召的时候，就有一段的时间。 Saya minta tanda sama Tuhan kalau Tuhan memang pengen supaya saya masuk ke sekolah teologi. 我在寻求神的旨意，是不是要让我去读神学？ Maka tolong dong Tuhan ubah hati papa saya. 求你改变我父亲的心。 Di tahun 2000, papa saya pasti akan mengusir saya dari rumah kalau saya sekolah teologi. 在2000年的时候，如果我进入神学院，那么我父亲就会把我赶出家门。 Dan selama 4 tahun saya mendoakan meminta tanda seperti itu dari Tuhan. 4年之久，我向神祈求，寻求神的旨意。 Pada akhirnya papa saya adalah orang yang menanyakan pertama kali kepada saya, apakah kamu masih mau sekolah Alkitab? 那是第一次，我父亲问我，你是不是还要去神学院？ Nggak ada angin, nggak ada hujan. 没有风，没有雨。 Papa menanyakan itu 4 tahun kemudian. 4年之后，我父亲问我， Dan kemudian yang terjadi adalah papa juga yang mengantar saya ke stasiun Gambir untuk saya berangkat ke Malang dengan kereta. 到最后就是我的父亲送我到火车站，到神学院去求学。 Kalau saya nengok ke belakang, saya sudah bisa melihat. 要是我往后看，我就可以看得见。 Tetapi apakah dalam hidup saya selalu mendapat kesempatan untuk melihat? 但是在我们的生命当中，我们是不是还有机会往后看呢？ Bapak Ibu Saudara, kalau saya hitung dari usia sekitar 11 tahun, 弟兄姐妹，要是我数算在11年之久， sampai ketika papa saya meninggal di usia 88 tahun, 直到我父亲离世在88岁，
Hampir 30 tahun saya mendoakan papa untuk dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. 将近30年，我为我的父亲祷告。 Karena papa saya beragama Buddha. 我父亲是一个佛教徒， Lebih tepatnya ateis, tidak percaya ada Tuhan. Budanya Kan- KTP. 更正确的说，他是无神论者。 Dan Bapak Ibu Saudara, ketika papa saya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus di usia 88 tahun dan punya penyakit pikun, demensia. 当我父亲88岁信主的时候，当时他已经患有这个老年痴呆症， Sampai harus ketika dibaptis pun di ICU rumah sakit. 直到他接受圣洗礼的时候，他还在这个特护病房， Dalam kondisi koma, tidak sadarkan diri. 他在昏迷当中。 Dan pendeta memegang ucapan papa saya di hari Selasa ketika datang ke rumah, papa bilang mau dibaptis. 当传道人星期二的时候到我家问我父亲要接受洗礼吗？ Jumat paginya papa saya koma. 星期五早上我父亲就昏迷了， Pembuluh darah di otak pecah. 他脑中风。 Dan dia dibaptis di hari Jumat. 星期五他接受洗礼。 Bapak Ibu Saudara, saya tidak melihat papa saya bersama dengan Kristus saat ini. 我没有看到我父亲是不是与基督同在， Tapi sebagai orang percaya, 但是身为一个信徒， saya mengamini yang Tuhan janjikan. 我深信上帝所应许的， Bahwa jika saya percaya Kristus, 要是我信了主， maka saya dan seisi rumah saya akan dimenangkan buat Tuhan. 我和我家人必得救。 Saya tidak melihat papa saya bersama Kristus saat ini. 我并没有看到我的父亲和基督在一起， Tapi suatu saat kita semua akan melihat sama seperti yang Bapak Ibu Saudara rasakan kepada orang-orang yang mungkin saat ini sudah tidak bersama dengan Bapak Ibu Saudara lagi. 但是我与大家都一样，到时候我们会看到我们所爱的人。 Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua adalah A, ada bukti perbuatan. 第二的就是就是按行动来证明， Bukan cuma wajib percaya, tapi ada bukti perbuatan. 不只是相信，但是我们有行动来表现。 Di Yakobus ayat yang ke-22 tadi kita udah baca bahwa bukti perbuatan kita menunjukkan kita ini sahabat Kristus atau bukan. 在雅各书我们刚才已经读了，就是我们的行为，就是认定了我们是不是上帝的朋友。 Yohanes pasal 15 ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 约翰福音15章14节，你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。 Jadi sebenarnya apa sih yang Kristus perintahkan kepada kita? 到底上帝主耶稣吩咐我们什么呢？ Bapak Ibu Saudara, Yesus memerintahkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. 上帝吩咐我们去结果子，而且是果子是果实的果子。 Kita tidak akan pernah bisa menghasilkan buah dengan diri kita sendiri. 我们如果自己是不可能有果实的。 Saya mau bagikan 2 tip bagaimana kita bisa menghasilkan buah. 我与大家分享2个提示，要如何可以结果子。 Yang pertama adalah kita perlu untuk berelasi dengan akrab dengan Kristus itu sendiri. 第一，我们必须与主耶稣建立亲密的关系。 Yohanes 15 dari bagian yang kita nggak baca, perikop di atasnya, 在约翰福音15章，我们刚才所念的， itu berbicara tentang Yesus sebagai pokok anggur yang benar. 就是讲到耶稣是真葡萄树。 Kita hanya bisa menghasilkan buah kalau kita melekat dengan si pokok anggur itu. 我们唯有靠着葡萄树，我们才可以结果子。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menghasilkan buah, kita perlu berelasi dengan Kristus. 要是我们要结果子，我们必须有跟基督有亲密的关系， Relasi yang akrab seperti kita bersahabat. 就是和我们至交好的朋友的那种关系。 Kita nggak ada yang cari sahabat kita pada waktu butuh doang kan ya.
我们不只是需要的时候才找朋友吧， Kita pengen ngobrol sama sahabat kita. 我们要与朋友有聊天沟通， Relasi yang dibangun karena memang deket. 就是我们和他很亲近的时候，有亲密关系的时候，就有建立好的美好的关系， Bukan karena ada maunya. 并不是我们有需要， Kita baru berdoa kalau seandainya kita lagi butuh. 我们有需要的时候，我们才向神祷告。 Kita baru cari sahabat kita pada waktu kita kesulitan. 当我们碰到困难的时候，我们才找朋友。 Bapak Ibu Saudara, untuk relasi sesama manusia aja, kalau itu yang terjadi kita bilang itu mah bukan sahabat. 弟兄姐妹们，要是我们有需要的时候才找朋友，那并不是朋友了。 Senin minggu kemarin saya tanya kepada teman-teman kelas 12. 上个星期我问了就是第12班级的朋友， Untuk menceritakan pengalaman mereka dengan sahabat-sahabat mereka. 来讲述他们与朋友之间的关系。 Dan ada anak yang berkata begini, 有一位孩子这么说： saya anggap dia sahabat, 我把他当朋友， tapi dia cari saya setiap kali dia mau nyalin tugas saya. 但是他找我的时候，当他要抄写我的作业的时候， Saya anggap dia sahabat saya, 我把他当朋友， tapi dia telepon saya kalau hanya dia butuh. 他需要的时候才来找我。 Lama-lama saya anggap dia bukan sahabat saya. 久而久之，我就不把他当做朋友了。 Dan itu menyakitkan buat dia punya sahabat seperti itu. 拥有这样的朋友是非常痛心的， Karena dia merasa dimanfaatin. 他感觉到被利用。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa menempatkan diri seperti anak kelas 12 ini, 弟兄姐妹们，当我们可以把我们自己想成这个12班的这个朋友， saya yakin Tuhan Yesus yang dikatakan sebagai sahabat kita, 我相信就是基督成为我们的朋友呢， juga bisa merasakan hal yang sama ketika kita datang kepada dia kalau kita hanya lagi butuh dia. 也会像那个孩子的那种感觉。要是我们只在需要的时候才去寻找基督， Mari kita bangun relasi yang akrab dengan sahabat kita, Kristus. 让我们建立与神美好的关系， Bukan hanya pada waktu kita lagi butuh Kristus, 不是当我们需要主的时候， tapi memang karena kita senang ngobrol sama dia. 而是因为我们喜欢，我们非常的喜乐与神有交通。 Kita begitu antusias pengen denger sahabat kita ngomong lewat firman Tuhan yang tertulis. 我们愿意聆听真理，就是聆听神的话语，就是与神有好的沟通。 Kita pengen ngomong ceritain hidup kita walaupun kita tahu dia sudah tahu semuanya. 我们祷告向神诉说我们生活的经历，我们虽然知道神知道一切，但是我们向他诉苦。 Bukankah itu artinya ketika kita bersahabat dengan seseorang? 朋友，人与人之间的朋友，不是应该如此吗？ Kita pengen tahu dia, dia pengen tahu kita. 我们互相了解对方。 Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma relasi yang akrab, intim dengan Tuhan, 第二点，不只是与神有亲密的关系， tapi Tuhan juga menarik dan membawa kita ke dalam tubuh Tuhan. 上帝也要我们成为他的肢体。 Kita nggak akan mungkin bisa menghasilkan buah kalau kita cuma sendirian di dalam dunia. 我们如果自己独自一人，我们不可能可以结果子。 Sumber kekuatan kita yang pertama untuk bisa menghasilkan buah adalah relasi dengan Tuhan yang tak terlihat. 我们结果子的源头来自于与神建立美好的关系。 Tapi yang kedua adalah relasi kita dengan sesama saudara seiman, tubuh Kristus, 第 gereja. 二就是与上帝的肢体也是建立好的关系，就是在教会的弟兄姐妹们。 Pada waktu kita bergabung dengan tubuh Tuhan, 当我们与教会的弟兄姐妹们成为肢体的朋友一起的话， buah yang kita hasilkan itu tampak nyata. 我们所结的果实非常的明显。 Bapak Ibu Saudara, bukti perbuatan itu dimulai dari hal yang kelihatannya kecil. 这是证明这个我们所行的，这个我们所行出来的，就是从小事情我们可以看得出。 Kita nggak nunggu ada hal-hal besar terjadi dalam hidup kita, baru kita mau berrelasi dengan Tuhan. 我们不要等待有大事情我们才与神有交流。
Dan kita tidak menunda. 我们也不要拖延时间， Nanti, 再等吧。 kata nanti itu sering sekali kita ungkapkan. 我们时常就是说，好，等一下吧。 Pada waktu kita diminta untuk membaca Alkitab setiap hari, 当我们被要求每天读经的时候， mungkin kita ketika bangun tidur, kita langsung berpikir ada banyak kesibukan yang harus kita kerjakan sepanjang hari ini. 当我们睡醒来的时候，想到我们今天要做了很多的事情， Dan kita berkata, nanti malam aja Tuhan. 等一下晚上再读经吧。 Nanti malam kita sudah terlalu capek. 到晚上的时候，我们已经太累了。 Dan kita berkata, besok aja Tuhan. 上帝，明天好吗？ Waktu muda kita bilang, nanti kalau saya sudah tua, saya punya banyak waktu, saya akan lebih banyak berelasi sama Tuhan. 我们年轻的时候就说好，等一下我老了以后，我才与神建立好的关系。 Demikian juga ketika kita digabungkan dengan tubuh Tuhan di gereja. 我们与上帝的其他肢体在教会也是如此。 Nanti aja datang ke gerejanya. 我们等以后吧，再来教会。 Tunggu sampai angka COVID sangat-sangat rendah. Kalau bisa seperti di China, 0 COVID. 我们等待疫情真正的消失了，我们才来教会。 Nanti, 等吧， tunggu setelah Lebaran, lihat suasananya kayak apa. 在等待这个开斋节过后，看这个情形怎么样。 Kita mudah sekali untuk berkata nanti. 我们很简单、很容易的就说出等一下吧。 Tapi ada bukti perbuatan. 但是没有这个实在的一个行动。 Mulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang tidak menunda. 我们不要再等待了，从小事开始，从现在就开始。 Waktu Abraham dikasih perintah untuk mempersembahkan Ishak, 当亚伯拉罕被上帝吩咐献上把以撒献上的时候， Abraham tidak tunda, tapi Abraham segera lakukan pagi-pagi benar. 亚伯拉罕并没有拖延时间，他一大早就服从上帝的命令。 Karena dimulai dari hati Abraham yang sangat mengasihi sahabatnya. 因为这发出从亚伯拉罕内心的非常爱主的、爱他的朋友。 Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hindari jadi sahabat dunia. H. 最后一点就是就是回避与世俗为友。 Yakobus 4 ayat 4 berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. 雅各书4章4节，你们这些淫乱的人呐，岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。 Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menjadi sahabat dunia sekaligus menjadi sahabat Allah atau sahabat Kristus. 弟兄姐妹们，我们不能同时与世俗为友，也与神为友。 Alkitab berkata tidak seorang pun bisa menyembah dua tuan. 圣经告诉我们，一个人不能侍奉两个主人， Dia akan mengasihi yang satu lebih daripada yang lainnya. 他必侍奉更爱另一个超过另外一个。 Bapak Ibu Saudara, sangat mudah bagi kita yang masih hidup di dalam dunia ini 对我们还活在世上的人，这是很简单的。 untuk tergoda dengan apa yang dunia tawarkan. 世上所给我们的，我们时常会受了这个世上的诱惑， Sehingga pada akhirnya kita seakan-akan lebih memilih untuk menjadi sahabat dunia lebih daripada sahabat Kristus atau sahabat Allah. 我们内心更选择与世俗为友，好胜过与神为友。 Di bagian akhir ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenung sejenak. 在最后这个阶段，我要请大家一起来思考， Lewat dua hal yang Tuhan titipkan kepada kita. 上帝交托给我们的，所吩咐我们的两件事， Yang pertama adalah waktu kita. 就是我们的时间。 Semua orang hidup, tua, muda, kaya, miskin, pinter, kurang pinter. 我们所有活在世上的人，就是富有或贫穷、聪明或愚笨的， Punya 24 jam sehari.
我们都有24小时的时间。 Dari 24 jam itu berapa banyak yang kita gunakan untuk memikirkan sahabat kita? 在这24小时的时间，我们用了多少的时间去思想、去思念我们的朋友？主基督 Siapa sahabat kita itu? 谁是我们的朋友？ Yang lebih banyak kita pikirkan, dialah sahabat kita. Yang lebih banyak kita pikirkan dalam 24 jam, dialah sahabat kita. 我们在24小时之内花最多时间去思想的那个，就是我们的朋友。 Jadi siapa sesungguhnya sahabat kita? 我们的朋友是谁呢？ Yang kedua, Bapak Ibu, dari waktu kita beralih ke uang. 从时间我们去看金钱， Dari semua uang yang kita miliki, 在我们所拥有的财富， berapa banyak yang kita gunakan untuk kepentingan sahabat kita? 我们又花了多少的财富在我们朋友的身上呢？ Kita mungkin bisa pergi jalan-jalan ke mall, keluar duit 100.000 dengan mudah. 我们可以到逛逛，在这个超市去逛逛，我们可以花了100千。 Tapi ketika 100.000 itu mau kita masukkan ke kantong persembahan, rasanya begitu susah. 当我们要奉献100千，那是感觉到好像很不愿意， Jumlahnya sama, 数目是一样的。 tetapi yang satu begitu mudah kita keluarkan, yang satu lagi begitu berat untuk kita lakukan. 如果为我们自己做的，我们就很乐意的献出；但是要献给我们的朋友，那是我们感到很 Siapa sesungguhnya sahabat kita? 我们的朋友到底是谁呢？ Pilihannya sahabat dunia atau sahabat Allah? 我们的选择就是世俗的朋友，或者是上帝的朋友。 Jawabannya yang tahu hanya Bapak Ibu Saudara dan Tuhan. 答案在你们的心中。 Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. 亲爱的地父上帝，你的仆人已经停止说话了。 Tapi kami rindu ya Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan 那是我们渴望我们所听见的福音， ini boleh terus bergaung di dalam hati dan pikiran setiap kami. 可以在我们的心中扎根。 Kami sungguh bersyukur karena Engkau memilih dan menetapkan kami menjadi sahabat-Mu ya Tuhan Yesus. 我们非常感谢你，把我们从仆人的身份提高为成你的朋友的身份。 Tolonglah supaya hidup kami boleh selaras dengan status yang Tuhan berikan kepada kami. 求主你帮助我们，在我们的生命当中，我们生活当中，可以配得拥有成为主基督朋友的这个名分。 Tolong kami supaya kami boleh benar-benar menjalani hidup seperti seorang sahabat Kristus. 求主帮助我们，可以真正的活出主朋友的样式。 Inilah kerinduan kami Tuhan. 这是我们心中渴慕的。 Mohon Tuhan terus bentuk dan ubah kami hari lepas hari. 求主你一日复一日的不断的陶造我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. 我们如此祈求祷告，奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。